السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بخير. أما بعد. Muslimin muslimat, hadirin hadirat ini rahmati Allah. Alhamdulillah, kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berterima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan keizinan untuk kita sama-sama dapat hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajipan kita, ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan salat fardhu maghrib. Seterusnya kita duduk di dalam perhimpunan majlis ilmu. Kita tidak meninggalkan rumah Allah ini, melainkan kita duduk di dalamnya untuk mendapatkan keberkatan dan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah, kita juga merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita hidup di atas muka bumi Allah ini, yang mana kita telah pun berada pada tahun yang baru hijrah, iaitu 1445 hijrah. Alhamdulillah, para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan kita masuknya di dalam tahun baru ini, kita telah pun berazam dengan bersungguh-sungguh, dengan azam yang telah kita letakkan di dalam hati kita. Di antara keazaman itu ialah untuk menjadi manusia yang lebih bertakwa dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah, insya-Allah pada malam ini kita akan menyambung hadis kursi kita di dalam hadis yang seterusnya. Apa khabar tuan-tuan? Alhamdulillah dapat apa? Suasana baru. Ya, alhamdulillah dapat suasana baru. Ya, tengok cantik masjid kita, alhamdulillah. Ya, satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan keselesaan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah, hadis yang kita nak bacakan pada malam ini di dalam kitab hadis qudsi, hadis qudsi
Hadis yang seterusnya tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah taala fi hadis qudsi, inna buyuti fil ardil masajidu wa inna az-zuwari fiha ummaruha. Hadis qudsi riwayat Abu Naim dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya rumahku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya rumahku di bumi ialah al-masajidu, masjid-masjid, wa inna az-zuwari fiha ummaruha, dan para pengunjungnya adalah orang-orang yang memakmurkannya. Para pengunjungnya ataupun orang yang hadir di masjid-masjid itu adalah orang yang mengimarahkannya. Hadis qudsi riwayat Abu Naim dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis qudsi yang kita nak bicarakan pada malam ini berkaitan tentang satu tempat yang sangat Allah Subhanahu wa taala berkati. Satu tempat yang Allah Subhanahu wa taala sangat muliakan. Tidak ada tempat yang paling mulia, tidak ada tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala sayangi melainkan satu tempat ataupun melainkan tempat yang namanya al-masajidu, masjid-masjid. Masjid-masjid ini adalah tempat untuk manusia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberitahu di dalam hadis qudsi ini, di atas dunia ini Allah Subhanahu wa taala memiliki rumahnya. Dan rumah Allah Subhanahu wa taala di atas dunia itu adalah tempat manusia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita namakan masjid ataupun surau, tempat manusia beribadah kepada Allah, tempat manusia mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada ibadah yang namanya ibadah salat, ataupun ibadah yang namanya ibadah zikir, ataupun ibadah yang namanya tilawatul Quran, ataupun ibadah yang namanya majalisul ilm. Semua itu termasuk di dalam perkara tempatnya adalah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala muliakan masjid ataupun rumahnya kerana situlah tempat manusia mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat manusia mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana saya sebutkan tadi tuan-tuan, tidak ada tempat yang paling mulia melainkan rumah Allah. Walaupun binaannya mungkin kalau nak dibandingkan dengan bangunan ataupun binaan tempat-tempat yang lain tidak semewah tempat yang lain. Sebagai contoh mungkin hotel kita sebut, ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala muliakan rumah Allah itu. Walaupun binaannya tidak semahal mana, tetapi Allah muliakan, Allah berikan keberkatan pada tempat itu kerana tempat itulah tempat manusia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ni Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk kita menjadi sebagai apa dia? Pengunjung rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita menjadi pengunjung pada malam ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa innaz zuwari fiha ummaruha. Orang yang menjadi pengunjung rumahnya, mereka itulah termasuk di dalam kelompok ataupun golongan yang memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sebab itu kita kena rasa bangga dengan diri kita.
Kita kena rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah memilih di kalangan manusia yang mana kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pengunjung rumahnya. Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam satu ayat golongan-golongan yang mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah. Ini kriteria yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Ada beberapa kriteria yang mana mereka ini Allah Subhanahu wa taala isytiharkan mereka ini adalah kelompok ataupun golongan yang memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu banyak yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan berkaitan tentang kemuliaan, kelebihan orang yang datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innama ummarul masajid hum ahlullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut apa dia tuan-tuan? Innama, sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid-masjid, orang yang mengimarahkan masjid-masjid, hum ahlullah, mereka itu adalah ahli keluarga Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan gelaran keluarga Allah, ahli keluarga Allah Subhanahu wa taala. Begitu spesialnya tuan-tuan, Allah gelarkan kita yang datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala pada malam ini termasuk di dalam keluarga Allah Subhanahu wa taala. Apa yang lagi kita nak banggakan? Ya, apa lagi yang kita nak rasa bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala apabila Allah Subhanahu wa taala telah mengiktiraf kita. Allah Subhanahu wa taala berikan satu penghormatan yang begitu mulia kepada kita. Allah Subhanahu wa taala sebut kepada kita mereka itu adalah ahli keluarga. Baik. Ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid-masjid itu, siapa dia tuan-tuan? Man amana billah, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang datang ke masjid, orang yang mengimarahkan rumah Allah, mereka itu adalah golongan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama menambah tuan-tuan dalam syarah yang begitu panjang, mereka yang beriman kepada Allah, yang mengimarahkan rumah Allah itu adalah tanda bukti mereka itu bukan hanya sekadar beriman kepada Allah, tetapi mereka mempunyai kesempurnaan iman. Kenapa begitu tuan-tuan dirahmati Allah? Kerana ada orang yang mukmin tetapi dia tidak sempurna imannya tuan-tuan. Dia sebagai seorang mukmin tetapi imannya tidak sempurna. Ada orang mukmin, Allah Subhanahu wa taala berikan kesempurnaan iman kepadanya. Sebagai contoh tuan-tuan dirahmati Allah, saya bawakan satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebutkan kepada kita apa dia? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut di dalam hadis ini, la yu'minu. La yu'minu bukan bermaksud memberi arti makna tidak beriman, tetapi la yu'minu tidak sempurna iman. Bermakna tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu kepada kita, ada orang mukmin yang mana dia tak sempurna iman.
Dan ada orang mukmin yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kesempurnaan iman. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu kepada kita tuan-tuan, dia sebagai seorang mukmin, tetapi nak tahu kayu pengukur imannya sempurna ataupun tidak, melihat kepada bagaimana dia memberikan perhatian kepada saudaranya. Kayu pengukur kesempurnaan iman seorang mukmin itu, bagaimana dia mengambil berat tentang saudaranya. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu, hatta yuhibba li akhihi, sehinggalah dia cinta kepada saudaranya. Maksud cinta di sini tuan-tuan, kita mengambil berat apabila kita melihat saudara kita, rakan kita, jiran kita berada dalam kesusahan, dalam keadaan yang mana memerlukan pertolongan, mungkin tidak ada makanan untuk dia makan, maka menjadi tanggungjawab kepada kita untuk kita berikan pertolongan kepadanya. Menjadi tanggungjawab kepada kita, kewajipan kepada kita untuk kita bantu dia. Apatah lagi kalau dia tidak makan, tuan-tuan dirahmati Allah. Apatah lagi kalau dia memerlukan wang ringgit untuk mendapatkan tempat perlindungan. Wajib untuk kita membantunya kerana dia berada di dalam kesusahan, kerana menjadi tanggungjawab kita sebagai seorang mukmin yang mana hatta yuhibba li akhihi, sehinggalah dia meletakkan cinta sayangnya kepada saudaranya. Dia tak boleh tengok apabila saudaranya dalam keadaan yang tidak memiliki apa-apa, tidak makan dan tidak minum mungkin 2-3 hari. Dia tidak boleh tengok, tuan-tuan dirahmati Allah. Dia merasakan bagaimana kalau dirinya berada di tempat saudaranya. Maka itu yang Nabi SAW sebut, ma yuhibbu li nafsi, sebagaimana kamu cinta kepada diri kamu sendiri. Kalau kita, tuan-tuan dirahmati Allah, tak sanggup nak tengok diri kita tak makan 2-3 hari, maka begitulah reaksi kita, tuan-tuan, apabila kita melihat saudara kita, rakan kita yang tak makan dan tak minum beberapa hari, maka kita kena bantu dia. Maka apabila kita ada sifat sedemikian, maka barulah tanda kita memiliki kesempurnaan iman. Tetapi kalau tidak, tuan-tuan dirahmati Allah, Nabi menyebutkan la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman. Baik, kembali. Apabila Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innama ya'muru masajidallah man amana billah, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, nak menunjukkan kepada kita, tuan-tuan, orang yang datang ke masjid, mereka ini adalah orang yang mukmin, yang sempurna imannya. Alhamdulillah, tuan-tuan. Malam ni, tuan-tuan, kategori orang yang Allah Subhanahu wa taala i'tiraf, yang mana kita semua ini memiliki kesempurnaan iman. Kerana kita datang mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak datang lagi, tuan-tuan, pijak kapet tenggelam ni, tuan-tuan. Ya? Pijak kapet ni tenggelam, tuan-tuan. Ya? Dahsyat tebal dia. Sejuk dia, subhanallah. Ya, sejuk. Kalau nak dibandingkan sebelum ni. Ya, kalau nak dibandingkan sebelum ni, kapet dia keras. Sebab itu mungkin kita tak berapa selesa nak datang ke masjid, sebab kapet rumah kita lebih tebal daripada masjid. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat keselesaan di rumah Allah Subhanahu wa taala yang tuan-tuan datang pada malam ini. Tetapi ada di kalangan mereka yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan petunjuk kepada mereka, yang mana mereka tak boleh sampai ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka duduk berdekatan dengan rumah Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka, Allah tidak berikan pilihan untuk mereka menjadi sebagai pengunjung rumah Allah Subhanahu wa taala. Ada, tuan-tuan,
yang mana rumahnya dekat sangat dengan masjid, tetapi dia tidak pernah sampai ke masjid, tuan-tuan. Apatah lagi untuk mengenali imam ataupun Bilal ataupun Sia ataupun ahli jawatan kuasa. Tak kenal, tuan-tuan dirahmati Allah. Bila nak ajak datang kenduri ke rumahnya, dia tercari-cari mana satu imam. Kadang-kadang tertukar, siap dia kata imam, tuan-tuan dirahmati Allah. Ada tak? Ada. Pada ketika itu siap dia rasa bangga sikit sebab dia digelar sebagai imam. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada golongan yang seperti ini. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala pilih mereka untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini kita kena doa dan menjadi tanggungjawab kita. Ajak saudara kita, jiran kita yang mungkin kita tengok dia tak pernah datang ke masjid. Cuba mendekati mereka, ajak mereka datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala supaya mereka kenal rumah Allah, supaya mereka menjadi pengunjung rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita bimbang, tuan-tuan, dia datang ke masjid bila? Ketika mana jasadnya diusung ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Itulah kali pertama dan kali terakhir dia datang ke masjid. Ketika mana rohnya bercerai daripada badannya, pada ketika itu barulah jasadnya sampai ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itu adalah kali yang terakhir untuk didatang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah, sebab itu orang yang memakmurkan rumah Allah ini orang yang memiliki kesempurnaan iman. Satu hadis, tuan-tuan dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Idza ra'aitumur rajul." Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut sendiri, tuan-tuan. Yang mana Nabi sebut apa dia? Apabila kamu melihat, idza ra'aitumur rajula, lelaki yang mana ya'tadul masjidah. Apabila kamu melihat seorang laki-laki yang mana dia berjalan menuju ke mana, tuan-tuan? Menuju ke masjid, menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Fashhadu lahu bil iman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka saksikanlah, fashhadu lahu, untuknya apa dia? Dia adalah seorang yang memiliki kesempurnaan iman. Kita tengok, tuan-tuan, kawan kita datang ke masjid, sekali bersama dengan kita datang salat, datang duduk di dalam majlis ilmu, maka Nabi menyebutkan, kamu bersaksikanlah lelaki itu adalah orang yang memiliki kesempurnaan iman. Sebab itu, tuan-tuan, kalau kita nak cari sahabat, carilah sahabat yang mana mereka orang yang melazimi datang ke masjid. Kalau kita nak pilih sahabat, carilah orang yang sentiasa langkahnya menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Kerana orang ini adalah orang-orang yang Allah pilih, tuan-tuan. Orang-orang yang baik, yang sentiasa datang ke masjid, sama ada menunaikan ibadah salat ataupun apa saja aktiviti-aktiviti yang ada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kriteria yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita sebut dengan kelompok ataupun golongan-golongan yang menjadi pengunjung rumah Allah Subhanahu wa taala ini, golongan yang kedua, wal yaumil akhir, yang beriman dengan hari akhirat. Subhanallah, tuan-tuan, siang tadi kita bekerja. Saya yakin semua kita bekerja. Mungkin ada beberapa orang yang mungkin sudah pencen. Tuan-tuan dirahmati Allah, siang tadi kita bekerja. Banyak kerja kita di pejabat yang bagi makan gaji, yang mungkin berniaga, banyak kerja-kerja yang dia perlu selesaikan, klien yang minta supaya selesaikan, ya, tender-tender dan seumpamanya. Baik. Tetapi keletihan itu tidak menghalang
untuk kita datang ke rumah Allah pada malam ini, tuan-tuan. Walaupun kita letih di pejabat, kemudian kita azab di atas jalan raya dengan traffic jam dan seumpamanya, sehingga kan kita sampai di rumah kita lewat petang, kemudian kita nak memberikan perhatian kepada ahli keluarga kita, tetapi tidak menghalang untuk kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, tuan-tuan. Kenapa kita datang, tuan-tuan, dirahmati Allah? Kerana kita beriman dengan hari akhirat. Beriman dengan hari akhirat, yang mana kita mempercayai adanya pahala dan dosa. Kita datang pada malam ini, bahkan bukan malam ni, saya yakin tuan-tuan melazimi datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala disebabkan keyakinan kita dengan hari akhirat, yang namanya pahala dan dosa. Kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, kita betapa yakin yang mana setiap langkah kita menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala, Allah ampunkan dosa kita. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan, memberikan pahala di atas kebaikan yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan pada malam ini. Kemudian kita menunaikan salat, kemudian kita duduk di dalam majlis ilmu. Allah Subhanahu wa taala berikan jaminan apa dia? Memberikan pengampunan di atas dosa-dosa kamu. Allah Subhanahu wa taala berikan pahala di atas ibadah yang kita lakukan. Kita yakin, tuan-tuan, dirahmati Allah, walaupun kita tak nampak pahala dan dosa itu, tetapi Nabi SAW sebut berkaitan tentang dosa dan pahala. Kebaikan yang kamu lakukan diberikan pahala, ibadah yang kamu lakukan diberikan pahala, maksiat yang kamu lakukan diberikan dosa. Kita yakin, tuan-tuan, dirahmati Allah, walaupun dia tak nampak. Ada di kalangan kita, tuan-tuan, dirahmati Allah, yang mana mereka tak berapa nak percaya tentang kehidupan akhirat. Saya sebutkan di sini, tuan-tuan, dirahmati Allah, perbandingan kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Ada di kalangan kita, tuan-tuan, dirahmati Allah, dia tak berapa yakin dengan kehidupan akhirat, tetapi dia betapa yakin dengan kehidupan dunia. Sebagai contoh, tuan-tuan, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ramai di kalangan manusia mereka sibuk untuk mengejar kehidupan dunia, sehingga kan mereka mengabaikan tentang kehidupan akhirat. Mereka betapa sibuknya mencari kehidupan dunia, sehingga kan mereka tidak ambil kisah tentang kehidupan akhirat mereka. Mereka kejar dunia sehingga tercicirnya kehidupan akhirat mereka. Mereka mengejar kekayaan dunia sehingga kan mereka tidak sempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa terjadi sedemikian, tuan-tuan, dirahmati Allah? Kerana dunia itu dilihat bendanya di hadapan mata kita. Dunia itu nampak materialnya, tetapi kehidupan akhirat, tuan-tuan, kita tak nampak. Sebab itu ramai orang yang meninggalkan akhirat mengejar dunia. Akhirat tak nampak, tuan-tuan, dirahmati Allah. Dosa dan pahala tak nampak. Kita tak nampak, tuan-tuan, kita datang masjid pada malam ini, apa yang Allah janjikan kepada kita, kita tak nampak, tuan-tuan. Tetapi kita sanggup datang kerana kita yakin dengan kehidupan akhirat. Ada orang yang sanggup kejar dunia kerana dia nampak, tuan-tuan. Sebagai contoh, kita bekerja, tuan-tuan. Cukup bulan kita dapat gaji. Kita bekerja daripada tarikh 1 hari bulan sehinggalah 24 hari bulan kita bekerja. Daripada pukul 8.30 sehinggalah pukul 5 petang. Kita masuk kerja, kita buat kerja apa yang ditugaskan kepada kita. 25 hari bulan, tuan-tuan, dirahmati Allah, kita check akaun kita, gaji kita masuk.
Ini dunia tuan-tuan dirahmati Allah. Kita nampak dunia, kita nampak habuannya, kita nampak balasannya. Sebab itu orang ramai kejar dunia tuan-tuan. Sehingga kan dia tercicir tentang kehidupan akhiratnya. Tetapi golongan inilah yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah, tidak aku jadikan kehidupan dunia itu melainkan apa dia? Mata'ul ghurur, sebagai tempat tipu daya. Ramai orang tertipu tuan-tuan dirahmati Allah dengan kehidupan dunia. Tetapi orang yang memakmurkan rumah Allah, mereka ini adalah orang yang mempercayai kehidupan akhirat. Bahkan bukan hanya mempercayai, mereka yakin dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan berkaitan tentang kehidupan akhirat. Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah, yang kedua. Yang ketiga tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam ayat ini siapa mereka? Wa aqamas salah, orang yang mendirikan salat. Orang yang mendirikan salat, maka orang ini adalah pengunjung rumah Allah Subhanahu wa taala. Dia nak salat tuan-tuan, dia akan datang ke rumah Allah, ke masjid ataupun di surau. Untuk apa dia? Untuk dia mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis tuan-tuan dirahmati Allah. Hadis ini saya yakin kita semua sentiasa dengar daripada mulut-mulut penceramah. Hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, sab'atun yadhilluhumullah, 7 golongan yang akan mendapat naungan, yang mana tidak ada naungan, payungan daripada Allah Subhanahu wa taala melainkan 7 golongan ini Allah berikan payungan kepadanya. Pada hari tersebut tidak ada orang yang boleh membantunya. Tidak ada siapa pun yang dapat menyelamatkannya, memberikan perlindungan kepadanya. Tetapi 7 golongan ini tuan-tuan dirahmati Allah, dia mendapat special daripada Allah Subhanahu wa taala, menjadi eksklusif yang Allah berikan kepadanya. Siapa mereka tuan-tuan dirahmati Allah? Di antara 7 golongan itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Lelaki yang mana? Wa rajulun qalbuhu, hatinya mu'allaq. Mu'allaq apa dia tuan-tuan? Terikat. Terikat dengan apa dia? Dengan rumah Allah, terikat dengan masjid, terikat dengan surau. Hatinya sentiasa terpaut dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia nak salat, dia akan pastikan dia akan salat di rumah Allah Subhanahu wa taala. Apabila azan dilaungkan, maka dia akan salat di rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut yang mana dia akan mendapat payungan Allah Subhanahu wa taala di mahsyar Allah. Tuan-tuan, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak menceritakan tentang kedahsyatan mahsyar. Di antara hadis yang pernah kita bacakan, 40 hadis penawar hati di dalam kuliah kita sebelum ni yang telah pun kita khatam. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang kedahsyatan mahsyar, di antaranya yang mana golongan-golongan yang mana berada di dalam kelemasan peluh manusia. Disebutkan di dalam hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, ansafi udhunai, yang mana air laut itu berada di hujung telinganya. Nak cerita tuan-tuan dirahmati Allah, pada ketika itu lemasnya manusia. Air peluh itu bukan air daripada sungai, bukan air daripada laut, tetapi air daripada peluh manusia. Kerana begitu panasnya menunggu begitu lamanya di mahsyar Allah,
sehingga kan peluh itu menjadi lautan, menenggelamkan manusia, melemaskan manusia. Ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan kedahsyatan mahsyar, tuan-tuan dirahmati Allah. Tetapi 7 golongan ini diberikan special oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana dia akan mendapat bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, dia datang ke rumah Allah untuk menunaikan salat. Alhamdulillah tuan-tuan. Ya, satu nikmat yang cukup besar, yang mana kita datang ke rumah Allah untuk menunaikan salat. Ya, walaupun kita nampak perkara tu mungkin kacamata kita biasa-biasa sahaja, tetapi sebenarnya luar biasa di dalam pengetahuan Allah, luar biasa di dalam kacamata Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau dia sentiasa datang setiap waktu. Alhamdulillah tuan-tuan. Wa aqamas salah wa ataz zakah. Kriteria yang keempat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada kita tuan-tuan. Siapa dia? Orang yang mengeluarkan zakat. Orang yang mengeluarkan zakat, orang yang memakmurkan rumah Allah. Orang yang mengeluarkan zakat untuk pembinaan rumah-rumah Allah, ataupun disebut oleh para ulama di dalam ayat ini bukan hanya mereka yang mengeluarkan zakat, mengimarahkan rumah Allah, begitu juga termasuk di dalam bentuk mereka mengeluarkan wang ringgit mereka, sumbangan yang mereka berikan untuk apa dia? Untuk membangunkan rumah Allah, untuk mengimarahkan aktiviti-aktiviti di rumah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dirahmati Allah, kita datang masjid malam ni, kita masukkan duit di dalam tabung, ataupun kita pergi ke mana-mana masjid singgah salat, kita masukkan wang ringgit kita di dalam tabung. Untuk apa dia? Untuk duit itu digunakan untuk mengimarahkan rumah Allah dengan aktiviti-aktiviti. Sebab itu tuan-tuan, apabila masjid itu ada duit, jangan simpan. Ya. Setengah masjid, bukan masjid ni tuan-tuan, setengah masjid tuan-tuan, dia rasa bangga bila dia adalah masjid yang paling banyak simpanan, deposit yang paling banyak sekali. Kemudian dia declare dekat jemaah, dia isytihar, masjid kita adalah masjid yang paling banyak duit sekali. Maka pada ketika itu dia rasa bangga, kerana mempunyai simpanan yang begitu banyak. Dalam masa yang sama tuan-tuan dirahmati Allah, sunyi daripada pengimarahan, tidak ada program yang dianjurkan. Apatah lagi ahli karyah berada di dalam kesusahan, meminta untuk dibantu, tidak diambil peduli. Tetapi dia bangga, masjid kita adalah masjid yang paling kaya. Tuan-tuan dirahmati Allah, ahli karyah masukkan duit ke dalam tabung bukan untuk disimpan, tetapi ahli karyah masukkan duit ke dalam tabung untuk diimarahkan dengan aktiviti-aktiviti, dengan majlis ilmu, dengan program kemasyarakatan, ataupun dengan memberikan bantuan kepada anak karya dan seumpamanya. Duit itu perlu dikeluarkan semula tuan-tuan dirahmati Allah, bukan untuk disimpan. Ya, walaupun kita juga perlu simpan, tapi simpan itu untuk operasi. Sebagai contoh, bayar gaji pegawai, ataupun bayaran bil elektrik dan seumpamanya. Perlu juga, jangan kata kita dapat 100,000 kita belanja. Bukan begitu maksudnya. Tuan-tuan, ada duit untuk sekadar untuk operasi masjid. Selebihnya tuan-tuan dirahmati Allah, bukan untuk kita simpan, tetapi kita belanjakan untuk apa dia? Manfaat bagi anak karya. Tidak pernah menjadi miskin masjid yang keluarkan duit untuk mengimarahkan aktiviti-aktiviti masjid.
Sebagai contoh tuan-tuan dirahmati Allah, kita biasa dengar kan masjid viral di Sungai Pelani kan. Masjid apa? Merbuk Bushra. Masjid Bushra di Merbuk. Tuan-tuan dirahmati Allah. Banyak sumbangan-sumbangan yang telah dimasukkan ke dalam tabung. Tetapi betapa imarahnya masjid itu tuan-tuan. Ahli jemaah betapa yakin duit yang mereka berikan dikeluarkan semula, digantikan dengan program-program pengimarahan. Tuan-tuan dirahmati Allah, sepatutnya begitu. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut wa ataz zakah. Orang yang mengimarahkan rumah Allah itu adalah orang yang mengeluarkan wang ringgitnya untuk pengimarahan rumah Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi tuan-tuan, kalau kita keluarkan wang ringgit kita untuk apa dia? Untuk pembinaan rumah Allah Subhanahu wa taala. Kan kita biasa dengar tuan-tuan, NGO datang ataupun ahli jawatan kuasa pembinaan datang nak buat masjid, nak buat surau. Kita buat dengar tak dengar je tuan-tuan dirahmati Allah. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan kepada kita apa dia tuan-tuan? Berkaitan tentang orang yang mengeluarkan wang ringgitnya untuk pembinaan rumah Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebut bana lillahi masjidan. Sesiapa yang membina rumah Allah Subhanahu wa taala, mengeluarkan wang ringgitnya untuk membina rumah Allah, masjidan, yabtaghi bihi wajhillah, semata-mata untuk mendapat keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia bina masjid itu, keluarkan wang ringgitnya untuk apa dia? Semata-mata mengharapkan keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebut banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bina untuknya satu rumah di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, kelebihan rumah Allah tuan-tuan. Kita kalau dapat rumah di dunia ni tuan-tuan, kita rasa seronok dah tuan-tuan. Beli rumah 600,000, renovate 100,000 tuan-tuan. Sebab apa dia? Seronok. Sebab dapat beli rumah tuan-tuan. Nak pastikan rumah yang kita beli itu biar semuanya lengkap dengan kabinetnya, dengan bermacam-macam. Kita sanggup habiskan wang ringgit kita supaya rumah yang kita beli itu kita rasa seronok, kita rasa selesa. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dapat rumah di atas dunia ini kita rasa seronok dah tuan-tuan. Tetapi Allah janjikan kepada kita, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bina untuk kita satu rumah di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Berbalik apa yang saya sebutkan tadi tuan-tuan, ada orang yang tak berminat. Kenapa? Kerana tak nampak rumah yang ada di dalam syurga itu. Dia tak rasa yakin apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepadanya. Tetapi orang yang berlumba-lumba menginfakkan hartanya untuk membina rumah Allah, mereka ini betapa yakin di hari akhirat nanti mereka akan memperolehi satu rumah di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Istana satu rumah di dalam syurga Allah tuan-tuan. Azan ya. Kita bagi lawan azan insya-Allah kita akan selesai. Maqam Mahmud alladhi wa'tanaka la tukhtifil. Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah, kriteria yang keempat yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang yang mengimarahkan rumah Allah ataupun mereka ini digelar sebagai pengunjung rumah Allah, iaitu mereka yang menginfakkan harta mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walam yakhsha illallah. Mereka tidak takut melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kriteria yang kelima. Tidak takut melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kata yang lain tuan-tuan, mereka betapa yakin apa yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan kepada mereka. Apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada mereka, mereka yakin.
balasan-balasan yang telah Allah Subhanahu wa taala tawarkan kepada mereka, mereka betapa yakin. Dan mereka tidak pernah bersedih, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kerana Allah Subhanahu wa taala sentiasa memerhati mereka. Allah Subhanahu wa taala sentiasa memelihara mereka. Kerana mereka ini sentiasa melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka. Maka orang yang sentiasa melakukan ketaatan kepada Allah, maka dia akan sentiasa berada di dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah, maka orang yang mengimarahkan rumah Allah, yang memakmurkan masjid-masjid ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kecintaan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berikan kecintaan kepada mereka, Allah Subhanahu wa taala berikan keridaan kepada mereka, kerana ada satu hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan kepada kita, tuan-tuan dirahmati Allah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, man ghada ilal masjidi wa raha a'addallahu lahul jannah nuzulan kullama ghada aw raha. Barang siapa yang pergi ke masjid pagi dan petang, nescaya Allah Subhanahu wa taala menyediakan baginya syurga sebagai tempat istirahat setiap pagi dan petang. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka tempat di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala untuk mereka berehat. Kerana di atas dunia dahulu mereka berulang-alik pergi ke masjid. Mereka mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala pagi dan petang, malam. Allah Subhanahu wa taala gantikan kepada mereka tempat untuk mereka berehat di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah, maka hadis yang kita bicarakan pada malam ini berkaitan tentang satu tempat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan kepada penduduk bumi ini, iaitu makhluknya yang bernama manusia, yang mana mereka menjadikan tempat rumah Allah itu sebagai mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka. Dan sebab itu tuan-tuan, 3 tempat yang kita pergi dalam hidup kita, tuan-tuan. Yang pertamanya Masjidil Haram, yang keduanya Masjidil Nabawi, yang ketiganya Masjidil Aqsa. Ya, mungkin saya yakin sebilangan yang besar yang ada di dalam masjid ini sudah pun sampai ke Masjidil Nabawi, Masjidil Haram, yang mana di dalam ataupun di masjid itu beribadah kita, yang mana pahalanya digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tempat yang paling mulia yang Allah Subhanahu wa taala jadikan rumah-rumah Allah. Selain daripada 3 tempat ini beribadah di dalamnya, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahalanya, tuan-tuan. Sebab itu beruntung kalau kita pernah sampai ke Masjidil Haram, ke Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa. Pahala ibadahnya tak sama seperti mana kita beribadah di masjid di tempat kita. Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan hadis kursi yang kita dengarkan pada malam ini, Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengikat hati kita. Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan istiqamah di dalam hati-hati kita untuk kita sentiasa melazimi datang mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita datang ke rumah Allah, maka ada adab-adab yang perlu kita jaga. Ya, apabila kita duduk di dalam rumah Allah, maka ada adab yang perlu kita jaga. Sebagaimana kita ada adab dengan rumah kita, apatah lagi masjid ini adalah merupakan rumah Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita jaga adabnya. Di antaranya, tuan-tuan, kita masuk dengan langkah kaki kanan kita. Kita membaca doa, Allahumma ghfirli dhunubi waftahli abwaaba rahmatik. Kemudian ketika mana kita nak keluar daripada rumah Allah, kita duduk di dalamnya, kita berniat i'tikaf, ataupun kita
masuk ke dalamnya, kita menunaikan salat tahiyatul masjid. Itu adab-adab ketika mana kita masuk ke rumah Allah. Dan kemudian kita keluar dengan menggunakan langkah kaki kiri kita. Sekali lagi kita membaca doa, Allahumma ghfirli dhunubi waftah li abwaba fadli. Adab-adab kita dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita golongan hamba Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Sekadar itu sahaja. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Insyaallah kita akan sambung hadis yang seterusnya pada pertemuan kita yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.